Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome to our podcast at library. Jangan motor. Okay. Dia kadang-kadang kena bagi juga. Sekarang tengah interaktif. SPM kan. Tapi dia boleh cakap, bukan tak boleh cakap. Okay. Yang bertajuk Biblioterapi. Okay, saya Muhammad Azim. My friend. Aku dah sebut nama Gmail lu. Orang panggil Z. Dan saya Amirul. Okay, hari ni kita tajuknya adalah biblioterapi dan Biblioterapi jemputan kita iaitu Cor kita daripada Manjut, Boleh. iaitu Cik Muhammad Farhan bin Hamzan. Kita santai lah. Kita Kita lebih pada Sembang. kawan-kawan punya sembang. Yeah. Dan kita pergi pada interaksi sikit. Jadi tidak terlalu formal, tanpa melengahkan masa. Benar. Silakanlah. Sembang-sembang Tapi sebelum tu kenalkan dia. Okey, dulu. kenal lah. Kenali dulu. Apa? Kadang Dia- kita ingat Ah, ada kenal kita lupa. Dengarnya champion. Dah. Tinggi sangat tu, tinggi sangat. Ay, kamu betul lah. Macam-macam champion. Tinggi sangat. Kamu tu tak berkawan. Itu kalau cerita tu Jangan, kita itu lebih santai. Dia bisa distract. Okey. Champion apa? Champion pidato. Jangan. Betul. Okay, kita fokus balik. Kita fokus balik. Okey, biblioterapi. Siapa ya. Okey. saudara Atas sebenarnya? kapasiti biblioterapi lah. Saya boleh panggil dalam sesi ni panggil Chor. Chor Panggil je. Chor ke panggil bro tak ada hal lah. Orang kampung panggil apa? Orang kampung panggil Pak An lah. Orang manja panggil Pak An. Okey. Bukan? Kau tak payah. Kita cerita pasal biblioterapi lah. Okey. Tak habis ni. Belum lagi lah. Belum ni. Itu Tak, je. Umur dia tanya. Umur ke? Dah kahwin ke? Mana? Anak berapa? Anak ke berapa? Ada anak Tinggi berapa? level ni, tinggi level soalan ni. Okey. Cerita Okey, sikit. umur saya tahun ni 2023, 36 tahun lah. 36 tahun. Memang asal daripada Ipoh, atau lebih spesifik lagi saya daripada Kampung Manjoy. Orang manja. Orang Orang manja. Manjoy. Orang kampung Gumuk Pure Masuk lah ni, ni. pure lah. Pure Manja. Ni bukan naturalisasi bukan. Yeah, right. Memang pure Manja. Okey, rasanya takat tu dulu untuk perkenalan kan. Nanti panjang. Okay. Okay. So bila kita sebut tentang biblioterapi kan, kalau tanya aku tak tahu okay. tentang biblioterapi ni. Betul. Bukanlah tak tahu langsung, Boleh tahu. guna aku Boleh. Santai je. Suka hati ya. Kamu Tadi dah dah formal lah. dia kena ubah boleh. So kalau tanya aku tak apa nak tahu sangat biblioterapi ni. Bukanlah tak tahu langsung, tapi Tak pernah dengar ke apa? nak mendalam tu biblioterapi tak tahu. Walaupun aku tahu kamu salah seorang biblioterapi, tapi apa salahnya kita tanya kepada Cor kita ni kan. Apa itu biblioterapi? Sebelum tu aku tak berani nak claim tak tahu. Kenapa? Ayo, SKT boleh potong. Tak ada tahu, tapi sebab aku bukan orang biblioterapi ya. Kita Pernah dengar. bukan bidang tu Ah, lah. sebab biblioterapi tu kan kadang-kadang bukan semua orang tu, kalau tanya staff-staff yang ada kat sini pun apa Tanya dia orang orang kalau dia orang tanya biblioterapi tahu tahu, padahal hakikatnya dalam hati ni Apa hidup? kan mungkin dia tahu kan, tapi mungkin sikit. So Cor, apa tu biblioterapi? Faham. Jadi untuk yang pertama ni teman kita pasal dia punya konsep tu dulu. Okey. Ataupun kita bahasa mudah dia maksud lah. Mhm. Maksud kan? Maksud Betul. dengar tu. Maksud. Jadi tak kenal maka tak cinta dah. Benar. Benar. Okey. Jadi biblioterapi dua ni lah. Kita ambil yang bahasa yang mudah. Terapi yang menggunakan kaedah melalui buku. Okey. Simple. Okey. Panjang lagi. Buku. Kalau nak Okey. cerita Yunani, Greek semua. Oh ada? Ada. Sangkut bawa Panjang lagi. Okey. Istilahan dia. Daripada Greek, daripada Yunani, mana biblio tu apa, terapi tu apa. Tapi kita mudahkan orang awam, kita kawan-kawan Mudah faham orang kata. mudah faham. Betul. Terapi melalui buku. Tu secara kuat. Maksud definisi yang pada saya tepatlah. Dia sama macam Quran ke macam mana? Okey, Quran, untuk surah Quran kita akan masuk sekejap lagi. Okey. Relate apa Okey. dia lah. Okey. Perkaitannya Bro lah. Azim cakap ada kaitan ke biblioterapi dengan Quran? Okey, kita akan relate dalam konten kita. InsyaAllah sekejap lagi akan ada diskusi. Selepas iklan. Sedap, janganlah. Ada iklan. Tak ada. Jenuh. Kesian editor. Okey. Tak, kita bagi dia kerja. Kita bagi dia kerja. Tapi andai katalah ada viewer kita, syarikat-syarikat mana yang nak bagi sponsor dalam slot kita ni, boleh kita letakkan slot iklan. Betul. Saya aminkan je.
Kod ada kan. Kod rezeki. Ya, betul. Mana nak tahu. Mudah-mudahan. Okay, ada soalan? Okey. Itu dia tadi konsep tadi saya konsep definisi. dia lah. Okey, jadi Okey. apa yang Koma rasa macam Apa lagi nak tanya? yang Koma tertanya-tanya ke apa ke kan. Jadi daripada soalan Koma tu kita kongsi je, mengajar tidak. Kita kongsi, kita buat konsep. Humble Sila. lah. Sila. Hamba. Macam mana Cho boleh terlibat dengan biblioterapi ni? Okey, Adakah penglibatan bakat? Bakat tu Ataupun nampak ada pidato je lah champion. Dia bakat tu dah ada lah. Bakat. Dia ulang. ada dorongan daripada Okey, mana-mana pihak ke arah biblioterapi tu. Okey. Cho sendiri macam mana? Okey, ini bukan skrip tau. Ini cerita sebenar lah. Ya, kita hari ni kita tak ada filter. Kita tak ada filter. Habis cakap Kita transparent, kita ikhlas, kita jujur. Teman cuba sejujur yang boleh. Ya, okey. Jujurnya teman tak tahu apa-apa lah pasal biblioterapi ni. Sampai masuk sini. Kan? Ada orang, dia kenal biblioterapi sebab dia betul-betul nak tahu apa tu biblioterapi. Memang dia Contoh mencari macam dalam Koma hari ni, Koma tanya, biblioterapi tu apa? Betul. Lepas tu dapat dah sikit pengenalan. Oh, rupanya ni. Baru naik SKT. Ada. Tak apa. Kan? Macam teman punya keadaan lain. Ada orang lain yang bagi tahu apa yang kamu buat selama hari ni, itulah biblioterapi. Kita pun macam ya ke? Jadi itu memang betul power lah. tidak lah power. Tapi teman berpendapat lah. Maksudnya boleh buat satu konklusi dekat sini. Sebenarnya ramai je orang dah buat benda ni. betul. Cuma Tanpa dia kita tak tahu sedar. itu adalah biblioterapi. Macam saya bukan melalui buku. Saya macam Brother Z cakap tadi. Pidato, benda tu relate. Lepas saya pidato tu, baru saya tahu rupanya dia mula daripada biblioterapi. Apa yang kita baca selama hari ni, kita baca je. Kita tahu tu biblioterapi. Kita baca je. Rupanya dia convert dalam bentuk public speaking, ceramah. Itu pun dikategorikan sebagai Ya, itu impact atau kesan daripada biblioterapi. Kalau cerita lagi contoh, selain daripada pengucapan awam, contohlah macam Koma lah, buat event ke apa kan, Koma tiba-tiba naik atas pentas bagi talk ke, tiba-tiba lead jadi DJ ke, mesti ada satu sumber daripada biblioterapi punya slot yang Koma pernah buat, Koma tak pernah perasan. Jadi macam Jadi DJ pun kategori ni boleh. So DJ kenduri kahwin tu Boleh. Sebab okey. Biblioterapi contohlah, kita ambil biblioterapi kaedah banyak. Dia bukan setakat baca je. Dia boleh jadi Mika tengok movie. Mika tengok Netflix ke apa. Boleh. Itu antara bahan. jangan ke sana. Netflix. Jangan Netflix. Contoh. Jangan ke sana. Okey. Movie yang relate lah, movie yang relate. Okey. Boleh juga jadi daripada gambar. Contoh anak-anak kat rumah kan. Kita contoh pasti ke tadika mana-mana lah. Saya bukan promoting institusi lah. Cikgu ajar kan. Buka tunjuk gambar, tunjuk gambar, lepas tu dia hurai gambar tu apa kan. Itu biblioterapi melalui gambar. Melalui gambar. Sebab budak dia tak ada sense untuk digest ayat, baca, lepas tu stimulate apa semua. Tak ada. Dia tengok apa yang dia tengok, apa yang dia dengar. Apa yang dia faham je lah. Kapasiti dia kan. Itu biblioterapi. Nampak? Kalau tanya Itu biblioterapi. kalau tanya kita, sahabat-sahabat kita yang lain, ada yang tak tahu kan? Relate Awak benda tu kan. Tengok dekat library Perak ni, dia ada satu sudut tau, dia sediakan ruang bilik biblioterapi. Betul. terbagi. So bila tengok bilik tu, nak masuk seram. Tak masuk teringin masuk. Sebab seram siapa? Sebab seram first, bahaya tu. Bahaya tu. Sebab kawasan tu kawasan teritori orang besar. Okey, ini konsep yang kita kena bagi clear. Apa Bro Z cakap tu, benda tu memang jadi. Orang akan cakap ada pengkhususan dekat grup biblioterapi. Tapi sebenarnya cerita yang betul dia, biblioterapi tak ada diskriminasi. Ya, dia terbuka lah. Contoh, itu yang teman rasa masa pergi di perpustakaan Awam Selangor, PIPAS. Bukan kat Selangor. Okey. Dalam grup yang besar tu, kan? Profesor Madya, Ni dalam grup biblioterapi. dalam grup biblioterapi tu. Okey. Profesor Madya, Profesor Doktor, kita pergi sana, kita rasa kecil, masa kecil ada pengalaman yang sama. Ya. Pergi sama. Ada kita kongsi lah, kita share lah. Boleh lah. Tapi asal dia tak duduk situ. Tak laku lah. Tak laku. Betul saya betul. Jadi kita rasa kecil, kita rasa macam ni bukan tempat aku pun. Kalau tanya pun sama juga aku. Tapi bila kita duduk dalam grup yang betul-betul dia implement, dia praktis biblioterapi ni,
dia orang tak ada diskriminasi dari segi social class, tak ada apa. Betul. Biblioterapi is biblioterapi. Bilik biblioterapi adalah untuk semua. Kaedah Yes. biblioterapi untuk semua. Siapa nak apply, siapa nak try, Yes, boleh. welcome Cuma ahli biblioterapis ni kena main peranan lah. Ya, Kita apa semua kan, kita kena sokong. Jangan kita letak dia satu tempat yang terlalu tinggi. Kalau tak, dia takkan sampai kat siapa-siapa. Kita tak boleh sesantai ni. Betul. Oh, maknanya kita tak boleh nak letak diri kita terlampau tinggi ataupun diri kita terlampau rendah. Jangan. Kita kena Natural je lah. Natural je. naturalisasi manja ya. Neutral, relax, ya, jalan. So, sebab memang di peringkat apa benda pun tak ada. Saya sendiri dengan bro Amirul pergi sana. Dalam sejam je kami rasa macam janggal lah. Betul ke kami patut duduk kat sini? Tapi bila kita dah duduk dengan orang-orang yang amalkan biblioterapi, aura-aura, the positive vibes tu spread Betul. fast. Yes. Kan? Lalu kita macam okay. Oh, kita je yang negatif sebenarnya. Tak ada apa. Biblioterapi Stigma boleh kita sebelum tu. jadi point juga ni point. Yes. Biblioterapi boleh convert kita daripada jadi negative thinker jadi positive Positive thinker. thinker. Kan? Itu je. 3 tinker ni sensitif. Itu sambung-sambung tu serampak dua mata. 3 tinker. Takut free thinker. Free tinker. Itu lain. Jauh dia. Jauh dah tu. Itu bahaya. Okey. Sebagai ialah kita pun ya juga Ya. orang yang Sebagai teammate. sebagai Okay, teammate lah, juga semua teammate. kan. Okey. Mungkin Bro Pak sendiri boleh kongsikan kepada penonton-penonton di rumah kan. Okay. Kalau macam awal tadi kan kita bagi tahu dekat diorang ni semua yang biblioterapi ni adalah terapi melalui buku. So mungkin dekat penonton-penonton di luar sana ataupun abang-abang kita ni pun sebenarnya terfikir Abang-abang. Terus. Okey. Abang-abang kita di sebelah ni pun mungkin terfikir juga buku yang macam mana yang dikatakan sesuai dengan biblioterapi ni sebab Okey. kadang ada setengah orang dia main bantai je. Dia ambil entah buku yang Kalau tanya aku pun mana rupa buku Mana biblioterapi. rupa, betul. Mana rupa. Adakah kau sesuai? Itu nak Ujang ke tu soalan. Ujang. Apa lah. Lawak campus ke? Itu Ujang yang ke? kalau orang sesuatu. Si orang rap. perempuan dulu mangga. Mangga. URTV. URTV. Dulu lah kan. Kita tak tahu nak Betul. describe Ya, buku ya. macam Okey, mana. betul. Kategori macam mana sesuai? Okey, maknanya ini soalan dia berkaitan pengkhususan kepada bahan biblioterapi. Yes. Ini bahan. Okey. Bahan dia tak semestinya buku. General dia biblioterapi dia boleh jadi pustaka, bahan bercetak. Itu. Dia boleh jadi gambar rajah. Dia boleh jadi puisi, sajak. Okey. Dan dia Lagu? boleh jadi lagu. Dia boleh jadi lagu. Dia tak Itu yang terhad- cakap movie tadi tu. Ya. Dia boleh juga jadi dalam bentuk lagu. Contoh kan. Okey, saya relate sikit. Saya contoh tadi Bro Z tanya pasal Quran apa kan. Macam Quran ni. Contoh kita tak baca. Kita pasang. Contoh kat library ni buat lah. Pagi-pagi pasang semua kan. Dan kita dengar. Kan? Kita semua dengar. Kita tak faham pun. Betul. Kan? Terjemahan dia tafsiran lah. Teman tak faham. Yang faham lah kan. Sama. Teman tak faham. Sama. Sama tu. Teman tak faham. Faham sikit. Tapi ada Tak tak boleh. efek Tak dia. boleh. Kita ada rasa tak efek dia. Kita rasa macam damai, Tenang. kan? Betul. Tenang. Bacaan surah-surah tu kita rasa relax. Tapi kita tak tahu pun surah tu surah apa, berkisahkan pasal apa kan. Itu satu angle daripada hearing lah. Boleh jadi. Okay, itu daripada pendengaran. Kalau macam bahan buku tadi, betul, bukan semua buku boleh jadi buku biblioterapi. Masa teman bersembang lah dengan pengerusi Persatuan Biblioterapi Malaysia Perbima. Pengerusi? Bos kita, pengerusi Okay, oh, Rafidah okay. kita Abdul Aziz. Kan? Bos kita. Jangan gelak. Kita seram. Dengar. Bos kami semua. Saya terjemahkan buku yang saya baca. Kan? Kita betul ke buku ni biblioterapi? Saya tak pasti kan. Bawalah buku tu. Pada Bro Amirul masa tu, buku tu dah biblioterapi habis lah. Okay. Dengan cerita kisah kerohaniannya, keagamaannya, slot-slot nasihat, motivasi semua. Tapi beliau ada satu pandangan yang berbeza. Pada beliau, okey, buku ni okey. Tapi elemen dia Terlalu harsh. berat. Dia sangat drastik. Terlalu berat kot. Terlalu berat. Contoh. Contoh Berat lah. penulis dia tulis buku tu berbentuk anekdot tau, travelog. Cerita. Orang yang memang tengah ada masalah baca buku tu, dia akan cuba follow exactly apa yang penulis tu buat.
Dia cuba lah. macam ni. Dia akan cuba memang kalau penulis tu berhenti kerja, dia nak berhenti kerja. Dia ikut dia. skrip dia dah Travelog ikut. ni, buku Travelog ni, dia mengkisahkan Nampak perjalanan tak? hidup dia. Nampak tak? Intro BI. Hakikatnya tak faham. Tak apa. Travelog ni, buku-buku Travelog, anekdot ni, dia mengkisahkan perkisahan hidup dia ataupun perjalanan hidup dia. Oh, travelog. Dia ada kronologi cerita. Okay. Lepas ni apa, lepas ni apa, lepas ni apa. Jadi orang yang tengah ada masalah yang lebih kurang sama, kan? Dia Cuba baca. nak ngikut. Dia baca, macam aku. Kan? Otak dia bila dia baca, dia akan relate dengan diri dia dan dia cuba buat benda tu. Kan? Tiba-tiba dia buat kantoi. Kantoi lah bahasa mudah kan. Gagal lah, dia gagal untuk nak follow kan. Sikit lah. Senang je kantoi. Lepas tu dia akan blame bahan. Oh, macam tu. Bahan Yalah. tu tak membiblioterapikan dia. Tak membantu dia lah. Pemilihan buku tu penting. Macam kanak-kanak, dia ada buku-buku yang sesuai untuk dia. Tak ada banyak sangat tulis kan. Tulis apa. Kita pun tulis banyak, kita baca. Macam kanak-kanak dia gambar banyak kan. So sesi yang conduct biblio tu cikgu-cikgu sekolah lah. Kita banyak encourage cikgu-cikgu taska, cikgu-cikgu tadika semua gunakan kaedah tu sesuai untuk budak-budak. Itulah antara sikit sebanyak lah mengenai bahan sesuai pemilihan untuk bahan. biblioterapi. Harap menjawablah soalan Mika tu. Okey. Okay. Bila cerita pasal ialah dah Hebat Me On kali ni, hebat. Lebih dia. Dia bukan apa. Dia Satu, dia satu. fight. Dia Satu, macam satu. Asril. pasal dia tengah dekat peak level. okey. Takut nanti dah lupa dah senyap. Okey. Awak sambut je. Okey. Masalah. Okey, bila kita cerita macam tadi pada awalnya Chor Pak sendiri bagi tahu dia lebih terbuka dan sebagainya apa semua. Tapi boleh tak kalau saya macam nak tahu lebih lagi berkenaan macam contoh biblioterapi ni Okey. lebih sesuai untuk kategori golongan yang macam ni. Maksudnya orang yang dah memang tahap level yang dia punya depress yang dah teruk ke ataupun hanya sekadar ringan-ringan je ke. Okey. Yang Maknanya macam kita soalannya siapa dan keadaan yang memerlukan betul. biblioterapi tu. Yang memerlukan biblioterapi tu. Banyak sangat soalan tu. Tak apa, dia ada DJ yang merumuskan soalan juga. Ya, Itu betul. yang saya rasa bertuah kan ni. Ya, betul. Ada yang bagi, ada yang jawab ini lah. Okeylah. Lalas kat saya juga ya. Mana dia. Okey. Saya suka start daripada basic dia dulu. Okey. Kita ada tiga kategori of biblioterapi. 3 stage. 1, identification. 2, catharsis. 3, insight. Okay. English juga. Tak apa. Sini pun boleh lah. Biar lah. Tolong explain. Ini memang konsep yang kita kena follow. Kalau nak aku explain lain lagi dia. Dia pergi jauh kan. Memang itu 3. Okay, identify lah. Kita senang cerita, kita baca buku tu, kita terus rasa macam aku. Itu peringkat yang pertama lah tu. Stage 1 tu lah. Okay, stage 1. Yang kedua tu, catharsis tu, dia tak baca, surround dia. Dia dengar dialog orang apa semua, dia relate dengan dia. Yang ketiga, dia baca buku tu kontra dengan dia punya keadaan. Tak sama. Dia start buat comparison. Dia comparing. Oh, dia gitu, aku begini. Dia analyse. Okay. So soalan Bro Miru Siapa? tadi, siapa yang perlu dan siapa yang boleh buat. Yang Perlu ni tu. semua perlu. Tapi kena highlight satu kat sini. Untuk level orang yang dah sampai ke contoh dia memerlukan ongoing medication, makan ubat. Contoh psychiatric kan. Ini tak layak. Orang-orang macam ni bukan tak layak sebab biblioterapi tu terlalu hebat untuk dia. Biblioterapi tu tak boleh support apa yang dia perlu. Ni macam biblioterapi ni untuk early stage lah. Ya. Kalau dalam istilah dia, konsep dia, kita dekat development biblioterapi. Bukan prescriptive biblioterapi. Development biblioterapi ni siapa je yang boleh buat? Kita boleh buat. Awal-awal. Mika ada anak, Mika boleh buat kat anak-anak Mika. Mika boleh. Lepas tu cikgu-cikgu boleh buat. Lepas tu pustakawan boleh buat. Kira development punya pembangunan. Tak sama macam preskriptif. Kita tak boleh. Contoh orang tu dia dah memang ada Apa tadi? preskriptif. Maksudnya? Preskriptif ni yang boleh buat memang kena pro. Memang Dia ada memang kepakaran. kena doktor pakar, pakar motivasi yang bertauliah, Okay. biblioterapis. Dia specialist Biblioterapi lah. ni pun dia ada group dia, macam orang dah ditauliahkan menjadi seorang biblioterapis, dia boleh buat. Tapi yang macam level-level yang tinggi-tinggi ataupun kita ambil chiropractic. Chiropractic bukan biblioterapi, tak boleh settle. Okay. Memang kena pergi jumpa pakar.
Memang kena pergi hospital, memang kena dapatkan hikmat kaunselor yang bertauliah. Jangan kita biblioterapikan dia. Takut dia counter kita nanya. Tak pasal, Memang tak disiplin pasal. kat dalam biblioterapi yang memang ahli-ahli biblioterapi kena follow. Saya kena follow, Cik Biru kena follow. Betul. Nanti mungkin Bro Z buat, Bro Azim buat, memang kena follow kaedah. Kita boleh highlight kepada Ah. Presiden Pebima Okay, kita. itu Mungkin menjawab boleh. kepada siapa yang perlu datang, Kemai, siapa yang kemai. dia licik, dia licik. Kalau orang kampung dia kata dia licik. So kalau kata nak relate kan dengan soalan dia tadi, Okay. kesesuaian buku tu. So kalau kita tengok orang awam, macam mana dia nak pilih buku tu? Macam mana dia nak tahu? Okey. Sebab saya ada dengar ada orang macam buku tu kena ayat sikit-sikit, color-color. So faham tak macam Okey, mana faham. pemilihan tu? Okey. Format buku, penulis dia ada gaya penulisan dia sendiri. Okay. Dia susun satu muka surat tu ada beratus ke, ataupun dia buat box-box ke, ataupun dia buat diagram ke apa kan. Beratus. Kita nak kenal tu buku biblioterapi ke tak. Satu, tengok elemen dia macam saya cakap tadi. Dia tak boleh, kalau benda tu menyentuh isu-isu yang sensitif, itu tak jadi buku biblioterapi. Dan kalau buku tu terlalu berat konten dia, contoh ada unsur-unsur keganasan ke apa benda kan, itu tak sesuai jadi biblioterapi. Kan, biblioterapi ni kita tak boleh nak cakap buku tu picisan. Tak juga. Ada buku yang tebal tapi dia boleh jadi buku biblioterapi. Boleh jadi contoh buku-buku yang dekat Arak ni kan. Boleh jadi dia jadi buku biblioterapi. Tapi kalau kita baca kan, kita jujur kita baca buku, kita boleh fokus berapa minit je. Betul. Kan, orang biblioterapi pun dia tak maunya duduk after dia 300 muka surat tu baca habis. Dia boleh habiskan baca buku tu, tapi kita tanya dia apa benda mungkin dia tak tahu nak elaborate apa benda tak feel. Sebab biblioterapi punya buku, nak kenal lagi satu Bro Azim, bila dia baca tu kan, ada ayat tu dia istilah dia spike a chord. Maksudnya dia baca peristiwa tu, dia akan termenung jap. Dia pause jap. Dia pause. Dia macam kena lah dengan dia waktu tu. Kena. Macam cerita aku. Kena. Macam cerita aku. Itu dia tu. Dia ada tu. Dia sing lah tu. Itu salah satu kaedah untuk kenal pastilah. Ada banyak lagi kan. Ada banyak lagi. Kita nak contoh-contoh buku biblioterapi, kita memang dah provide dah. Bro Amirul pun tahu dekat bilik biblio kita tu memang dah filter. Itu contoh-contoh buku biblioterapi untuk dewasa. Kalau kita ada bawa contoh lagi cantik. Itulah tu sebenarnya. Boleh Okay, ni tak ke? apa. Jangan nak kata Tak. kau nak keluar sekejap nak ambil buku tu. Tak apa, kalau daripada segi nak kenal contoh siapa yang pernah baca buku Bonda Noor. Bonda Noor punya penulisan kebanyakannya memang ke arah tu. Boleh kau ambil buku tu. Bonda Noor punya. Dekat ni. Boleh. Bilik- Dalam bilik tu bilik- memang semua buku-buku biblio. Satu dua je kot. Kita tunjuk dekat Kepada penonton di rumah. Boleh kita Kita share. tak tahu kot. Contoh buku. Sebab mungkin kalau bukan kita- promoting buku lah. Kita nak tunjuk contoh buku yang sesuai je. Mungkin kadang bila kita bercakap kadang Dema tak dapat gambaran tau. Ya, Dema betul, nak kena betul, tengok betul. mana rupanya. Tak, kadang kalau tanya kita tahu. Ah. Sebab dalam library ni dah memang ada biblioterapi ya. Oh tahu. Okey. So, tak tahu lah. Markah rendah lah. Markah rendah. SKT. Oi, nak tanya sikit tentang penglibatan Cho dengan biblioterapi. Pengalaman lah jumpa, yelah bila kita biblioterapi ni mesti apa two way communication kan dengan audio kan. Okey. Klien. Tengok cerita ada kenangan, boleh kata kenangan manis ke, kenangan seram ke, tak pasti. Ada. Yang baru-baru okey, ni. okey, okey. Dia teriak dengarnya. Cerita cerita pengalaman. sikit. Tak payahlah cerita yang baru ni. Pengalaman lah senang. Pukul rata. Okey lah, saya ambil ada dua event lah. Saya cerita pasal dua event ni punya pengalaman. Yang pertamanya, saya dijemput untuk bagi talk pengenalan biblioterapi di Dewan Jubli Perak, Kuala Kangsar. Okey. Masa tu Pesta Buku Diraja kalau tak silap saya. Kan? Ada slot biblioterapi. Pengenalan lah. Pengenalan. Okey, dalam slot biblioterapi tu, audience dia majoriti pelajar sekolah menengah. Ada MRSM, ada Clifford, ada Okay. MCKK. Student lah. kan? Student lah. Alright. Okey. Itu pengalaman pertama saya secara official. Okay. Pengalaman Rasmi pertama. lah. Pengalaman pertama yang rasmi. Memang Yeah. ada setup dia tu semualah. Kita rasa macam, oh ini bukan main-main punya cerita ni kan. Memang kita masih prepare itu ini apa semua. Okay. Tapi apa yang lebih menarik masa event tu ialah Ni ramai-ramai ni. ramai ni. Slide saya ada banyak.
Tapi dekat slide yang nombor 6, 7 dah stop dah. Bila saya start pegang buku, bila saya start pegang buku, bukan ada buku ni buku lah, dah. tapi macam ni lah. Okey. Saya pegang lah buku yang saya baca. Buku yang saya baca, saya kongsi dekat audience. Gitu begini. Okey, selang dalam 10 minit saya tengok ada audience dah sini. Oh, okey. Ada yang pegang Teriak. tisu. Ah. Kan? Benda tu memang saya Tak expect. honest, memang saya tak expect. Tak expect. Memang saya tak expect akan jadi sampai macam tu. Kita rasa macam biasa je kita keluar kan je. Tapi mungkin itulah maksud dia. Biblioterapi dia boleh melalui kita punya pendengaran, apa yang kita lihat. Itu baru saya punya talk. Kalau yang lebih yang power lagi tu saya menangis. Contoh kan. Dia memang beri kesan kan. Itu pengalaman yang pertama di Kuala Kangsar. Okey. Yang kedua di sini di perpustakaan Perak PMPK sendiri. Kita baru-baru ni kita ada buat festival seni dan kreatif ya. Dan sastra. Kreatif. Sastra kanak-kanak. Kanak-kanak. Buat kat sini. So adalah beberapa orang yang ditugaskan untuk conduct slot biblioterapi. Okay. Saya Bro Mirul, Saya sendirilah. Power kat ni kita punya partner ni. Bukan biasa-biasa. Betul biasa-biasa. Saya dalam stay slot humble, tu, orang kata. dalam slot tu ada peserta lah, kita panggil peserta. Okay. Tak ramai pun, 5 orang je. Dalam Memang santai. dalam Satu bilik sesi. tu lah. Satu Satu slot. sesi. Satu sesi. Masuk saya 6 untuk kan. Alright. Baru suku je. Slot biblio tu baru jalan dalam 15 minit macam tu lah. Betul. Kita expect dalam sejam. 15 minit tu dia menangis. Okay. Dia bukan menangis teriak. yang Sikit-sikit bukan. dah. Ni menangis apa? Dia menangis tisu. betul-betul. Memang teriak lah. level Dia tisu memang lah. kalau orang Perak kata memang dia teriak sungguh lah. Oh, Memang dia teriak. Jadi itu pun benda yang baru kat saya. Pening Macam lah tu. satu dia perempuan kan. Lepas tu dia menangis kan. Saya nak buat apa? So kalau dalam keadaan itu, Tapi okey, kita dipesan oleh pengerusi kita apa kena buat begitu begini, kita jangan halang dia untuk Menangis. Nak menangis? express apa dia punya feeling. Menangis. Jangan halang dia dan jangan advise dia. Betul. Jangan keluarkan personal punya advice. Oh. Saya rasa puan kena buat macam ni tak boleh. Bukan kerja bukan kerja kita lah. Bukan kerja Kerja kita. sebagai Bukan biblioterapis. kerja kita. Kerja kita ialah kita guide dia macam mana nak dapatkan terapi melalui buku. Itu je. Kita tak boleh elaborate buku tu kat dia dia kena buat begitu begini tak. Dia Maknanya sendirilah. dia sendiri. Dia sendiri. Biarkan dia. Jadi kalau keadaan macam tu, bagi tisu je lah. Betul. Nak menangis Itu masa bagi tu. tisu. Nangis Sampailah habis. Betul bagi tisu. Sampai habis. Sampai dia akan reda reda. lah. Dia akan reda Dia sendiri. akan reda. Benda tu kita dah tengok dah secara teori. Kita baca. Kan? Puan Rafidah pun cerita begitu begini. Bila jadi betul-betul, memang benda tu. Teori tu berkesan. Betul. Dan ada juga slot contoh-contoh macam slot Bro Amirul kan. Dia tak express dengan menangis. Cik Amirul bagi kertas lah. Betul, saya bagi kertas waktu Ada tu. gambar tong sampah kan. Semua ada satu. Kertas yang sama je. Tulislah apa kamu nak tulis. Apa yang kamu rasa kata kat dia kan. Apa yang kamu rasa kamu tulis. Kamu luahkan kat sini. Dia pun tulis. Mula-mula diam, tak tahu nak tulis apa. Bila dah start menulis tu, dah tak berhenti. Kan? Banyak benda nak buang. Kertas Dia- lagi. Maknanya banyak benar dia Ya. simpan dalam Banyak hati. benda yang Maksudnya terpendam tu. Banyak benda dia nak. Kalau suruh cakap, kalau kita pergi round table, mungkin tak terluar. Betul. Ada orang dia boleh cakap. Ada orang dia tak terluar. Jadi kita guna kaedah tu penulisan. Seorang Bagi macam dia tu. dia tulis. Bagi dia lepeh. Tulis. Dah penuh. Dah penuh. Lepas habis tulis tu, kita tak baca pun. Kita tahu yang ada dalam tu negatif semua. Semua negatif. Okay. Dah tu sampah. Bila dah tulis semua, okay, tutup lah. Tak tengok dah kertas tu. Kita skip terus benda tu. Cerita pasal benda lain. Bila dah habis surat tu, kita tak tanya pun. Dia mau cakap. Peserta ni cakap, saya rasa lega lah. Dah buang dalam. Maknanya dari segi penulisan, dari segi dengar, Emosi dia. cakap, dia boleh Seasas itu, benda tu membantu. Mudah lah. Dia Saya cakap. nampak macam kata Allah sekadar dia kata. Ya. Tulis pen ni. Memang the power of biblioterapi. Yeah. Gitu. Markah naik lagi. SKT. Itu dari segi pengalaman lah. Pengalaman. Okay, ada soalan? Saya tak ada apa. Tak ada apa dah kot. Cukup kot masa. Soalan lagi. Lah. Dah banyak sangat dari tadi. Okay, boleh. Soalan. Macam mana kita nak
kita nak cerita kat penonton ni kan, macam mana kita nak suruh diorang ni manfaatkan kelebihan biblioterapi ni kat diorang. Kita dah cerita sikit tentang biblioterapi ni, so rasanya kalau tanya aku, teman pun faham. Tapi macam mana kita nak cerita dengan orang manfaatkan benda ni, ataupun kelebihan benda ni. Encourage member ni lah. Yes. Okay. Okay, ni saya nak sambung balik slot yang Quran tadi tu. Dia tertinggi tadi. Tinggi kan? tadi. Kita kena ni balik. Ini kita nak hujung. deep kan. Okay. Saya pernah jumpa seorang, dia bukan peramal, dia dah jadi faci depan biblioterapi. Okay. Dia kata biblioterapi ni membawa dia kepada daripada tak mengaji, dia mengaji Quran. Okay. Okay, cerita dulu. Saya lagi baru macam mana nak encourage. Dia kata dia tak pernah pun baca Quran, dia tak pernah. Kalau dia pernah pun dia kata zaman sekolah dulu dia cakap. Ni betul cerita dia ni. tertinggi lah. Man to man Katam talk. sekali tinggal terus lah. Tinggal sekali. Lepas tu dia kena ni dulu, biblioterapi. Kan? Contemporary kan. Dia tak ni lah pergi kat Islam. Kena dari dia ni lah. dengan kerja dunia kerja. Dia kena. Dia buat biblioterapi, baca buku. Sampailah ada satu slide atau slot tu, asal biblioterapi ni daripada segi kita lah orang Islam kan. Kita dulu start. Betul. Sebab wahyu tu turun Iqra. Kan? Betul. Iqra tu maksudnya baca. Baca. Jadi dia terus assume macam kenapa aku tak inilah sumber yang sebaik-baiknya Quran kan. Jadi kesan dia saya nak highlight kat sini. Macam mana nak encourage. Inilah dia. Kalau benda tu boleh bawa kita balik-balik ke sumber yang paling kita perlu, kenapa tak nak buat? Itu je saya nak cakap. Kan? Islam betul. Itu je saya nak cakap. Kalau ada asbab lain yang boleh membawa kita balik ke Quran, benda tu tak salah. Kenapa kita nak delay? Kan? Mungkin dia ada orang dia memang mengaji daripada pondok, daripada tadika, naik. Itu memang bidang dia, pengkhususan dia. Tapi kalau ada orang yang start dah umur macam kita, baca-baca buku, lepas tu teringat cuba nak baca Quran dan terjemahan kan, aku ada apa-apa efek, membawa dia ke situ, itu bagus. Padahal itu bagus. So itu boleh dikatakan maksudnya macam apa yang cobaan sendiri cakap, boleh kata macam orang kata bila kita dalam satu kelompok biblioterapi macam baru-baru ni saya dengan sendiri buat, kita macam sekadar ambil satu atau dua potongan ayat daripada ayat-ayat tu, macam contoh makna-makna dia yang orang kata mungkin ada relate dengan permasalahan ke dan sebagainya. Dahsyat kamu ni rupanya. Dahsyat. Bukan tak dahsyat. Cuma ni jarang-jarang depan. So daripada segi itu, bolehlah orang kata kita aplikasikan apa sahaja yang potongan-potongan Al-Quran tu ke dalam biblioterapi. Betul apa yang sebab kalau macam ni kita baca ini penulisan daripada makhluk, kita tahu betul mesti akan ada kurang dia. betul. Dan kita tahu yang ada dalam Quran tu tak ada celah apa-apa. Betul. Kita tak question dah. Kan? Direct Kita wahyu baca. daripada Dan benda betul. tu fundamental dia, basic dia lagi kemah kat situ. Yalah. Jadi kan kita terus accept je. Tapi sebelum dia ke situ, dia boleh mula dengan Introduce dulu biblioterapi. daripada Itulah sini. dakwah kita. Yes, Itu betul. dakwah kita. Betul. Kita pergi direct terus, jom baca Quran. Salah satu Mana jalan mau, biblioterapi mana untuk mau. kita Betul. bawa dia Ya. ke sana kan. Betul ya. Mana mau. Kita sembang perak sama-sama perak kan. At least kalau daripada- mungkin kita mungkinlah tak bawa dia sampai boleh jadi hafiz ke. Tidak. Kita tak target macam tu. Hafiz Dia Habibi. langkah setapak ke depan ataupun naik ke atas satu pun dah bagus dah. Dan biblioterapi saya nak mention juga apa yang pengerusi kita selalu cakap dalam slot biblioterapi ke, dan mungkin dengan staff-staff kat sini pun pernah cakap. Saya ingat ayat ni. Dalam hidup kita akan ada satu keadaan kita duduk di titik yang terendah dalam hidup kita. Akan ada satu masa kita akan lalui. Dan masa tu kita cuma ada dua pilihan. Sama ada kita nak give up ataupun get up. Itu lebih kurang kata-kata pengurusi kita. Jadi itu boleh disandarkan pada saya lah, menyandarkan itu sebagai satu kekuatan. Kita tak ada banyak pilihan, kita ada dua je. Kita nak terus murung berterus-terusan ataupun ataupun get kita up, nak comeback, kita nak get up. Itu je.
Kalau give up kadam. Kadam tu lain. Oh, lagi. Jangan Oh, masuk. lagi. Jangan masuk. Okay, Jangan okay. masuk. Inside Saya joke. tarik balik. Saya tarik balik. Oi, pernah rasa susah tak? Betul buat biblioterapi ni. Pernah rasa Saya saja. susah tak kan? Mungkin makan ada kutu pun makan aku naik. Tak cukup. Soalan ni baik lah. Soalan ni buat saya flashback banyak benda lah. Okay. Pernah tak rasa susah. Dulu saya describe semua benda yang saya nak cakap ni susah. Tapi sekarang lah lately saya dah berdamai dengan takdir ni. Senang cerita. Dulu memang kita cakap terus terang. Tipulah bila kita cakap semua tu kita boleh buat. Senang. Akan ada perasaan gemuruh, akan ada perasaan rasa kecil, rasa macam rendah diri, low self esteem. Memang akan ada. Itulah susah yang saya takrif dulu, kan. Susah. Macam mana kita nak mula dengan biblioterapi ni kan? Dengan kita kan, saya masa tu aku qualification bukan bidang ni. Okay. Kan? Jurusan bukan ni. Memang tak ada kena-mengena. Memang tak ada kena-mengena. Tapi lama kelamaan kita faham ini apa yang dah disusun oleh dia. Betul. Dan kita tak counter dah. Kenapa aku. Tapi at first memang saya rasa susah lah apa benda ni kan. Apa benda. Sampai kalau kita buat, kita akan faham. Kita baca buku, kita akan rasa. Maksud saya susah. Masa saya describe saya susah dulu, memang saya banyak menyendiri. Saya tak banyak lepak dengan orang apa semua kan. Kawan saya ni lah. Buku. Contoh masa saya bertugas di Manjung dulu kan. Okay. Mana ada kawan. Travelling 3 jam kan. Dekat library, partner perempuan pun tak cakap sangat kan. Jadi apa kita nak buat? Jaga itil lah. Mungkin lah kot. Apa kita nak buat kan? Kusnuzon lah. Padahal masa tu tak tahu biblioterapi benda ni Yalah, gimana kita tahu kan. Redah je lah. Kita baca buku. Bila baca buku tu, syok nak baca jadi rehat. Lepas rehat sambung ni. Petang kan, balik pukul 7 kan. 6.30 kan, tak ada buat apa. Kemai-kemai dah, apa nak buat? Baca lagi. Benda tu drive lah. Memang susah. Memang susah. Tapi bila kita dah tempuh susah tu, kita dah lepas. Kita akan gelak susah tu. Cakap tak susah pun. Tu dah. Ada 2 pilihan je. Sama ada kita nak Give up ataupun get up. Betul lah. Boleh take note lah. Saja. Semua orang boleh. Bukan Betul. saya bagi contoh. Contoh yang dari diri saya lah. Orang lain pun ada keadaan yang sama. Boleh. Ni macam slot motivasi pula. Macam sudut biblioterapi. Sudut biblioterapi di library ni. Bila masa boleh guna? Contoh kan apa? Kita nak adakah orang awam boleh masuk sesuka hati ataupun kena buat appointment dulu ke macam mana? Kalau ikutkan pengarah kita punya niat, memang nak open sentiasa. Biar semua lagi ramai orang pakai bilik tu, lagi ramai orang berbiblioterapi, itu lagi bagus. Itu target kita dan jabatan secara keseluruhan. Open maksudnya open. dia masuk sini baca sendirilah Ya. ke ada sesi dengan facing? Kita open. Asasnya macam tu. Tapi kita pun tahu kapasiti bilik tu kan. Kapasiti bilik tu boleh memuatkan satu masa berapa orang je. Kalau kita open, masuk contohlah 20 orang serentak kan. Keselesaan tu tak ada. Dia tak adalah appointment pun. Contoh user lalu kan. Dia rasa kita kena bagi tahu. Kita kena bagi tahu ada ruang biblioterapi, ada hebahan melalui Facebook, BBMBK ada ruang. Ada user tanya, okey kita akan benarkan dia masuk. Kita akan benarkan dia masuk untuk baca buku, untuk buat je apa-apa. Biblioterapi tak ada Free of restriction charge lah. kat situ, tak ada charge, tak ada restriction, tak ada booking, tak ada. Memang Just welcome je lah. Welcome. Dia most welcome untuk masuk dalam bilik tu. Kadang-kadang saya pun masuk kan. Kita pun hari kuat. Yalah. Hari kita pun Ada hari kita rendah juga lah. Ada hari koyak. Macam coba yang kata lah. Ada masa kita di titik paling rendah. Ya. Kita ada 2 pilihan. Contoh macam baru-baru ni lah. Titik paling rendah lah tu. 2-3 kali ke. Dah. Nampak tu spike record tu. Dia rasa macam kena dengan dia. Betul. Spike record tu. Sebab itulah dia nampak. Itulah sebabnya kenapa terpilih menjadi seorang biblioterapis. Inilah orang-orang dia. Dia nampak. So orang kata kesimpulan Fazil. Kesimpulan. Rasanya kamu kena masuk sekali lah. Tapi rasanya kesimpulan kamu yang kena buat. Saya pun rasa Bukan. macam tu lah. Kan? Kesimpulan dia nampak
Sebab dia nampak dia digest okey. benda-benda tu. Kesimpulannya Abang Azim. Wah, senang bagi dah. Penggulungan. Pembuka bagi pada yang Tak payah. Dah buka. Okey, sebagai orang yang salah seorang line up biblioterapi library. Tu Mas setuju. Cuba buat kesimpulan. Kali ni teman pula dengar ya. kita pula yang masyur kan. Okey, tak apalah, lambat sangat lah. Memang cakap lah. Okey, tak apa. So, maksudnya biblioterapi ni sesuai untuk semua orang. betul. Tak kira usia. Ya. Daripada baru lahir tu menipu lah. Rendah sangat. Atas sikit. Maksudnya daripada usia muda sampailah ke tua, tak ada masalah. Betul lah tu. So, siapa boleh datang. Tapi kalau siapa nak lagi jap. kenal, Sebelum tu sekolah rendah pernah buat? pernah buat? Maknanya tak adalah kata muda. Kanak-kanak pun boleh lah kot. Muda lah tu. Muda lah tu kadang-kadang. Okey. Okey lah. Daripada golongan muda sampailah ke Yang paling senior. paling senior. Boleh. Siapa-siapa je boleh. Siapa-siapa je boleh. Nak lagi baik, datang ke library Perak. Ya. Bertemu dengan biblioterapis ke terapa kita panggil? Biblioterapis lah. Biblioterapis lah. Biblioterapis ni macam Chor Merul. Kita punya pengerusi pembima pun ada Ada sekali kat sini. Itu Boleh kelebihan untuk orang Perak lah. Pengerusi pembima ada sekali dekat sini. Boleh dapatkan khidmat nasihat daripada yang Beliau. memang direct daripada yang pakar lah. Bertuah lah. Okay, Okay, baik. kita pun telah sampai ke penghujung rancangan. Dia nak yang tu. Dia nak yang itu lah. Bila kita bagi suruh gulung, nak bagi gulung, lepas kat ni, lepas kat tu. Oh ya, Mak Amin. Okey, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. InsyaAllah lepas ni kita akan jumpa lagi di InsyaAllah. episod yang seterusnya. Dan terima kasih kepada Cok Pak An kerana sudi bersama dengan kita di podcast at library pada ini. So, kita jumpa lagi. Ada lagi. Lepas ni, Lepas podcast ni, apa tajuk episod podcast? Episod yang ketiga nantilah kita tunggu. Dia tak tadi. Suspend lah. Tadi Untuk suspend. kita tak boleh bagi ni, tak boleh Betul, bagi tahu. betul. Simpan Ada sikit. suspend. Okey, ada apa-apa lagi? Tak ada apa. Tak ada. Subscribe, like, share, tak ada. Subscribe dengan like, jangan lupa. Subscribe, like dan Tu share. ada lah. dalam YouTube lah. Ada, insya-Allah. Kamu Dah aku buta media. Generation. Ni generation dia orang. Okey. TikTok. Ada kan? Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.